Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kelas kita hari ini fizik 5 STEM. Okey, kita akan masuk subtopik ataupun kita akan sambung subtopik 5.3. 5.3 elektromagnet bahagian yang kedua. Kalau ikutkan hari ini dah tak banyak. Jadi kita hanya pergi beberapa bahagian. Kemudian kita akan jawab soalan. Cikgu akan bagi quizzes untuk jawab beberapa soalan. Jadi sebelum kita sambung untuk hari ini, kita ulang kaji sedikit. Kita review sedikit yang kelas yang sebelum ni. Jihan. Bab yang keempat keelektromagnetan. Jadi kita akan review sedikit berkenaan dengan transformer 4.3. Jadi transformer ni adalah alat yang untuk kita ubah voltan. Untuk kita ubah voltan. V. Jadi kita ada dua jenis transformer. Kita ada dua jenis. Jenis yang pertama transformer injak naik. Injak naik untuk naikkan voltan. V naik ni untuk naikkan voltan. Kemudian transformer injak turun untuk kita turunkan voltan. Selepas. Jadi untuk sebelum tu adalah sumber bekalan elektrik. Shooter transformer. Ini adalah shooter transformer. Jadi ini kalau ada simbol macam ni, ini adalah untuk bekalan kuasa. Bekalan kuasa. Untuk bekalan kuasa, jadi untuk bekalan kuasa kita ada satu gegelung. Ni lilitan gegelung. Jadi gegelung ni kita panggil gegelung premier. Premier, gegelung utama, gegelung pertama. Jadi syarat premier ni adalah mesti ada bekalan kuasa dekat sini. Bekalan kuasa. Dan bekalan kuasa tengok simbol ni. Kalau simbol ni adalah arus ulang alik. Jadi untuk transformer hanya boleh digunakan sumber kuasa adalah arus ulang alik. Kena ingat dekat situ sebab ada soalan yang cikgu masukkan semalam kot kan. Jadi bekalan kuasa ni hanya arus ulang alik, AU. Arus ulang alik. Kemudian kita ada lilitan yang kedua yang kita panggil gegelung sekunder. Gegelung sekunder. Jadi gegelung sekunder ni adalah untuk output. Ini input, ini output. Jadi output ni lah untuk disambungkan kepada perkakasan elektrik. Elektrik ke elektronik ke. Jadi dekat sini dia ada dua jenis transformer, injak naik dengan injak turun. Jadi kita nak bezakan mana satu injak naik, mana satu injak turun, kita kena lihat bilangan lilitan. Bilangan lilitan. Yang pertama ini premier, lilitan dia sikit. Sekunder banyak. Kalau banyak ni, daripada sikit ke banyak, ini adalah transformer injak naik. Injak naik. Kalau yang sekunder ni, bilangan dia, bilangan gegelung ni lebih sedikit daripada premier, itu adalah injak turun. Prinsip kerja ringkas untuk transformer. Yang pertama, bekalan kuasa AU ni adalah arus ulang alik menghasilkan arus ulang alik dalam gegelung premier. Menghasilkan arus. Yang kedua, arus ulang alik menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah magnitude dan arah. Magnitude ni nilai. Nilai arus. Arah ni arah, sama ada arah ke atas ataupun ke bawah. Bila arus masuk dekat sini, medan magnet akan terbentuk di dalam ni, soft iron ni. Dekat kepingan besi lembut ni. Berubah arah. Sekejap arah jam, lepas tu arah lawan jam. Sebab arus ulang alik ni dia boleh jadi atas ni boleh positif, masuk sini. Lepas tu sini pula positif. Jadi untuk pengaliran arus dalam gegelung pun dia berubah-ubah. Jadi perubahan tu juga menyebabkan perubahan pada medan magnet di
Okey, teras besi lembut. Okey, yang kedua. Yang ketiga, teras besi lembut memaukan flux magnet dari gegelung primer ke gegelung sekunder. Arus magnet dalam ni dia akan masuk pada gegelung yang kedua, sekunder ni. Okey, dia masuk. Dia masuk dalam ni. Ubah arah dia masuk lagi. Okey, masuk keluar. Jadi medan magnet mengalir ataupun okey bukan terarus. Medan magnet ni terbentuk di dalam teras besi dan dia akan memasuki gegelung sekunder. Okey, yang keempat. Voltan berubah. Okey, voltan berubah diarahkan merentasi gegelung sekunder disebabkan medan magnet berubah. Voltan berubah. Okey, diarahkan merentasi gegelung sekunder. Okey, jadi voltan berubah, okey, berubah terarah merentasi gegelung sekunder disebabkan medan magnet berubah. Okey, yang keempat, ada empat. Okey. Jadi yang keempat ni voltan output ni akan dihasilkan disebabkan oleh medan magnet yang berubah-ubah masuk pada gegelung sekunder. Okey. Jadi voltan output dikeluarkan. Kalau kita lihat dekat sini, lilitan sini sikit, ini sekunder dia banyak. Jadi ini adalah okey, transformer injak naik. Okey, jadi biasanya nak menaikkan voltan. Okey, sini contohnya kalau 240, kalau sambung dekat rumah kita 240. Jadi dekat sini lebih daripada 240, mungkin 500, mungkin 1000, mungkin 2000. Okey, berubah. Okey, itu sedikit. Okey. Kemudian dalam subtopik ini kita ada formula, okey, kecekapan transformer. Sebab transformer ni, okey, kita nak transformer tu dia menjadi transformer unggul, okey, yang berkesan, okey, tanpa kehilangan tenaga. Jadi untuk memastikan transformer unggul, kita ada formula, okey, iaitu formula yang kita panggil kecekapan transformer. Okey, yang mana kecekapan transformer, okey, N sama dengan P out, okey, bahagi dengan P in. Out ni keluar, ini masuk. Jadi kuasa keluar P power, P power. Jadi P power, formula power P sama dengan VI. Okey, power. Kuasa keluar, kuasa masuk. Okey, kuasa keluar, kuasa masuk darab dengan 100%. Jadi power formula dia adalah P sama dengan VI. V adalah apa dia? Velocity. Kan? Okey, voltan. Okey, voltan darab dengan arus. Okey, voltan darab dengan arus. Okey. Kemudian okey, ini kenapa tak clear ni? Ada sedikit kacau ni. Okey, transformer unggul, transformer yang tidak mengalami kehilangan tenaga. Okey, transformer unggul ni adalah transformer yang tidak mengalami kehilangan tenaga. Salah satu contoh kehilangan tenaga, okey, transformer ni dia panas. Okey, panas tu adalah suatu haba, okey, suatu haba. Jadi haba ni adalah suatu tenaga. Datang mana tenaga haba? Datang daripada tenaga elektrik. Jadi tenaga elektrik sepatutnya berpusar, okey, masuk ke gegelung dan terus tukar kepada medan magnet, okey, tenaga magnet ni. Okey, tetapi ada juga pembaziran berlaku iaitu tenaga elektrik ditukarkan menjadi tenaga haba. Jadi tenaga haba ni memang kita tak guna pun. Tidak ada keperluan dalam pembinaan transformer. Jadi tidak ada kegunaan, jadi itu adalah salah satu contoh pembaziran. Jadi untuk transformer yang unggul, okay, mesti kecekapan kita buat pengiraan kita akan dapat 100%, okay, 100%. Okay. Jadi untuk kehilangan tenaga. Jadi kita akan lihat kehilangan tenaga. Ni baru revision revision kelas yang lepas. Okey. Kaedah meningkatkan kecekapan transformer. Kaedah. Ini dia terus pergi, kalau buku teks dia pergi satu persatu, dia pergi kepada punca kehilangan, lepas tu cara atasi. Okey. Okey, ada soalan setakat ni? Okey. Ada, kita sambung. Okey, punca kehilangan tenaga. Jadi kita ada 4, 1, 2, 3, 4. Punca kehilangan tenaga yang dikenal pasti di dalam transformer. Okey, yang pertama rintangan gegelung. Rintangan gegelung tu yang ada pada primer dan pada sekunder tu. Okey, dawai yang kita gunakan. Gegelung panjang, okey, gegelung panjang menyebabkan rintangan apabila arus mengalir.
Okey, gegelung memanglah panjang. Okey, mesti kita guna yang panjang. Jadi panjang tu pun adalah salah satu rintangan. Sama juga elektrik yang sampai ke rumah kita, kabel dia panjang. Okey, daripada puncak panjang. Okey, ada juga kehilangan tenaga. Jadi kita akan pergi pada bab tu. Subtopik itu. Okey, lepas tu gegelung panas. Okey, pemanasan gegelung menyebabkan tenaga haba dilepaskan ke sekitarnya. Okey, jadi macam mana kaedah dia? Gunakan wayar kuprum tebal untuk mengurangkan rintangan. Okey, ini cara untuk mengurangkan kehilangan tenaga. Okey, yang kedua, punca yang kedua adalah histeresis. Okey, yang mana teras besi secara dimagnetkan dan dimagnetkan secara berterusan oleh medan magnet yang berubah-ubah. Okey, dalam teras besi lembut itulah. Okey, soft iron tu. Tenaga dibekalkan untuk proses pemagnetan tidak pulih sepenuhnya semasa penyah magnetan. Perbezaan tenaga dipindahkan ke teras besi menyebabkan teras besi memanas. Teras besi itu pun panas juga. Okey, semasa teras besi tu dia nak nyah magnet, dia nak buang kuasa magnet tu, proses tu tidak selesai. Tiba-tiba nak magnetkan balik. Jadi proses tu bila dia tak selesai, tak pulih sepenuhnya, okey, teras besi tu akan menjadi lembut. Jadi dekat sini, okey, dia kata gunakan besi lembut. Yang tadi cikgu kata tu teras besi ya, teras besi. Ini teras besi ni, ini yang awal-awal dulu. Pembinaan transformer dia guna besi tebal. Okey, jadi untuk mengatasi besi itu panas, jadi digunakan kepingan besi lembut. Okey, besi lembut dan dia dilapiskan berlamina. Okey, besi lembut memerlukan tenaga yang lebih sedikit untuk dimagnetkan dan dinyah magnetkan. Okey, boleh satu lagi. Dimagnetkan dan dinyah magnetkan. Okey, punca yang ketiga iaitu kebocoran flux magnet. Flux magnet yang dihasilkan oleh arus premier tidak dipautkan sepenuhnya kepada gegelung sekunder. Okey, ini kalau dalam buku teks semalam yang kita tengok, okey, yang buku teks, okey, buku teks. Ini cikgu tengok buku teks, kita tengok. Okey, dalam buku teks, okey, wah akbar. Sistem penghantaran. Okey, sekejap. Cikgu nak tunjukkan. Okey. Yang kita okey. Okey, cikgu nak tunjuk gambar rajah yang ini. Okey. Jadi ini yang biru-biru titik putus-putus ni adalah medan magnet, garis medan magnet, flux magnet. Jadi flux magnet ni dia tak masuk dalam teras besi lembut ni. Dia tak masuk dalam teras besi lembut ni. Sepatutnya okey, dia masuk dalam ni. Itu sepatutnya yang berlaku. Tetapi ini terjadi, okey, flux magnet ni dia tak masuk dalam ni. Jadi bila tak masuk, dia tak pergilah kepada gegelung kedua. Jadi pembaziran berlaku dekat situ. Itu kita panggil kebocoran flux magnet. Okey. Jadi macam mana untuk atasi? Okey, macam mana untuk atasi? Okey, gegelung sekunder dililitkan pada gegelung premier. Okey, maksudnya gegelung sekunder ni dia rapatkan pada gegelung premier. Rapatkan. Okey, rapatkan. Bila rapatkan, yang berpusar ni, okey, flux magnet ni dia boleh masuk kepada gegelung kedua. Okey, itu cara diatasi. Semua flux magnet yang dihasilkan oleh arus premier akan dipautkan kepada gegelung sekunder. Maksudnya, okey, medan magnet yang terbentuk dalam besi ni masuk sini. Pada masa sama, yang warna biru garisan putus-putus ni pun masuk juga dalam gegelung sekunder. Okey, gegelung sekunder. Okey. Okey, yang keempat arus pusar. Okey, arus pusar disebabkan oleh teras besi kerana perubahan medan magnet. Okey, teras besi panas. Pemanasan teras besi menyebabkan tenaga haba dibebaskan ke persekitaran. Ni sama juga kalau guna besi tebal ni. Ini dia dah guna besi berlamina. Kalau kita guna besi tebal, okey. Jadi arus pusar disebabkan oleh teras besi.
Okey, kerana perubahan medan magnet. Bila ada perubahan medan magnet, ada arus pusat. Okey, arus yang sesat. Okey, macam mana nak atasi? Kita gunakan besi berlamina, okey, kepingan besi yang nipis dan dilekatkan bersama. Ni dia ada banyak ni. Kepingan ni dilekatkan dan ditampal lah kan. Dilekatkan dengan gam penebat. Dia kata gam, lepas tu penebat. Jadi arus pusat tu dia tak boleh mengalir pada kepingan kedua, kepingan ketiga, kepingan keempat, kelima dan keenam dan seterusnya. Okey. Jadi arus satu lagi arus ni pun dia boleh berpindah kepada besi kan. Sebab ni pun konduktor. Okey, konduktor. Okey. Jadi sekarang kita akan sambung kepada fokus kita pada hari ini, sambungan daripada semalam. Okey, sambungan daripada kelas, bukan semalam, kelas yang sebelum ini. Okey, kelas yang sebelum ini. Okey. Kita pergi kepada sistem penghantaran. Contoh satu. Contoh satu ni bagi cikgu tak susah sangat. Okey, cuma kita kena tahu penggunaan formula. Okey, penggunaan formula. Okey, penggunaan formula ada diletakkan dekat sini. Okey, tadi power VI. Okey, untuk kecekapan transformer. Okey. Contoh satu, hitungkan arus dalam liter premier. Okey. Ini VPP Premier SA Skuter. Okey, hari ini kita akan pergi kepada sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Okey, setakat ni ada soalan? Ada soalan tak? Okey. Kalau tak ada soalan, okey, kita sambung. Okey. Transformer memainkan peranan yang penting dalam sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Okey. Transformer. Okey, dalam proses penghantaran daripada penjanaan elektrik sama ada dekat empangan, okey, sehingga ke rumah kita. Okey, sehingga ke rumah kita. Jadi untuk proses penghantaran sebelum sampai ke rumah kita, transformer ni sangat penting. Okey, kat sini nak jumpa transformer yang besar, cikgu rasa susah juga. Tapi kalau cikgu balik kampung tu, dia ada satu tempat. Okey, nak masuk kampung tu, dia ada satu transformer yang besar. Okey, besar dia lebih kurang panjang berapa meter? 2 meter. Lebih kurang 2 meter macam tu lah. Dia punya tinggi kan. Besar transformer tu. Okey, jadi transformer ni adalah penting untuk penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik ke semua tempat, ke semua lokasi. Okey. Rajah 4.37, rajah dekat bawah ni, okey, menunjukkan kegunaan transformer injak naik dan transformer injak turun. Okey, kita tengok satu persatu gambar rajah ni, kita besarkan sedikit. Okey. Penjanaan elektrik. Okey, kita tengok yang pertama penjanaan. Okey, penjanaan elektrik. Tak. Okey, dekat situ. Okey, penjanaan elektrik. Okey. Ni yang pertama. Okey, yang pertama. Okey, penjanaan. Ini stesen kuasa. Punca kuasa elektrik. Okey, sama ada dekat empangan ke, okey, dekat apa tu? Mungkin dekat biojisim ke, okey, yang mana stesen jana kuasa elektrik. Okey, jadi dekat sini dia menghasilkan tenaga elektrik, okey, power dia, kuasa dia 20K ni kilo. Okey, 20 kilowatt. Kilowatt, 20,000 watt. Kat rumah kita 240. Okey, kat rumah kita 240 watt sahaja. Dekat sini 20 kilowatt. Okey, kemudian kita ada satu transformer N dia label N dan T. N ni adalah injak naik. Okey, kemudian dia tukarkan, okey, voltan daripada 20 ni dia naikkan lagi, kita menggunakan transformer injak naik. Okey, masuk dalam kabel. Okey, kabel yang besar-besar, bukan kabel yang depan rumah kita tu, bukan. Okey, kabel yang besar. Okey, kabel yang besar masuk dalam kabel besar ni nak hantar ke tempat yang jauh. Biasanya kabel ni dia tinggi-tinggi. Okey, dekat taman kita kadang-kadang ada tu, yang besar dan tinggi. Okey, sama dalam buku teks ni yang gambar kat atas ni. Cursor tak nampak pula, cursor. Okey, dia kabel dia tinggi-tinggi. Ya cikgu
Capture cursor. Kenapa cursor dia tak capture? Silap. Buku teks. Mati ada. Wah, dia tak capture. Okey. Okey, penghantaran elektrik. Okey, ini penghantaran elektrik. Jadi tengok kuasa dia, power dia. Okey, iaitu 275,000 watt. K ni kilo. 275 daripada 20 dia naikkan transformer injak naik kepada 275. Dia pun pergi jauh sampailah ke pencawang. Biasa pencawang ni kalau dekat area rumah kita dia tutup. Okey, dia tutup. Yang dia ada buat satu rumah kecil tu. Okey, dalam tu ada transformer. Okey. Lepas tu pencawang masuk utama ni, okey, masuk sini, T ni transformer injak turun pula bila dah sampai ke satu destinasi. Lepas tu masuk dalam wire elektrik dekat tiang elektrik. Dekat sini 132,000 daripada 275 132 ada penurunan. Nombor tu makin kecil. Jadi bila makin kecil kita menggunakan transformer injak turun. Okey. Kemudian pergi kepada pencawang pembahagian utama. Okey, pembahagian utama. Sekejap cikgu highlightkan. 1 2. Okey, tak nampak. Okey. Dekat sini pula, okey, daripada 132 injak turun sekali lagi kepada 33,000 kilowatt. Oh, main ribu je kan? Main ribu je. Okey, lepas tu pergi masuk kabel. Masuk kabel sampai kepada industri berat. Ini industri berat ni kilang besar. Okey, bukan kilang yang kecil rumah kedai ni. Ni kilang yang besar. Okey, sampai dekat sini kilang-kilang. Jadi kilang ni dia gunakan banyak. Okey, voltan yang banyak. Okey, menggunakan voltan yang banyak iaitu 33,000 voltan. Okey, 33,000. Okey, masuk ke industri berat. Kilang kereta ke kan. Banyak menggunakan perkakasan alat elektronik, robot ke apa semua. Jadi 33,000. Okey, pada masa sama wire yang 33 juga dia pergi kepada satu lagi. Okey, transformer injak turun lagi untuk pergi kepada kilang-kilang yang kecil. Kilang kecil tak pakai banyak. Jadi dekat sini contohnya 11,000. Okey, 11,000 voltan. 11,000 industri ringan. Okey. Lepas tu masuk lagi wire. Okey, kabel ni dalam kabel yang sama 11 dia pergi kepada transformer lagi. Okey, dia pergi kepada transformer lagi. Okey, injak turun sekali lagi kepada kawasan kediaman. Okey, kawasan kediaman 230 dia dah tak ada ribu dah. 230 voltan. Okey, ataupun 240 lah. Rumah kita biasa 240. Masuk ke rumah kita 240 voltan. Okey, ada rumah tu kalau rumah biasa 2 tingkat. Kalau kita tengok dekat luar tu dia ada phase. Biasanya rumah biasa single phase, kita panggil single phase, ada satu saja arus yang masuk, voltan yang masuk. Tapi kalau rumah yang 2 tingkat yang besar sedikit, dia ada 3 phase, ada 3 fuse. Rumah kita biasanya kita tengok pergi dekat depan, tengok dekat meter, tengok ada warna hitam tu fuse. Kalau satu fuse single phase kita panggil. Okey, satu saja yang masuk. 240 satu saja masuk. Tapi rumah yang 2 tingkat, rumah yang besar sedikit, semi-D apa semua, ada 3 fuse. Itu dia panggil 3 phase. 3 phase. Okey, jadi dekat kediaman biasa ni ada single phase dengan 3 phase. Tapi kalau dekat rumah kedai biasanya dia ada kadang-kadang sampai 5. Okey, dia ada 5. Maksudnya 240 tu masuk 5. Okey. Okey. Jadi ini adalah sistem penghantaran elektrik. Okey, setakat ni ada soalan sebab nanti akan ada soalan sekejap lagi nak kena jawab ni. Okey, berkaitan dengan sistem penghantaran elektrik. Ada soalan tak? Kita dah nak habis ni. Dah habis tak? Dah habis tak? Okey, ada soalan tak? Kita pergi pada perenggan yang terakhir. Tak boleh tak nampak ni. Allahuakbar. Okey. Pada peringkat penghantaran tenaga elektrik, okey, transformer injak naik digunakan untuk menaikkan voltan dalam kabel kuasa.
Okay, supaya arus dalam kabel kuasa menjadi kecil. Okay, arus menjadi kecil. Hal ini mengurangkan kehilangan tenaga elektrik daripada kabel kuasa. Okey, mengurangkan kehilangan. Kehilangan tu tetap berlaku sebab semakin panjang kabel akan berlaku kehilangan tenaga. Okey, loss power. Akan berlaku loss power. Sebab tu contoh charger handphone kita kan. Charger handphone kita standard dia, okey, biasanya 1 meter. Okey, kabel telefon kita 1 meter je. Jarang dah, sangat jarang dan susah nak jumpa 2 meter. Tak ada kan? 1 meter je. Kita beli yang original dia bagi 1 meter saja. Boleh tak kita guna banyak meter? Boleh. Contohnya kita guna, kita sambung extension panjang-panjang-panjang, extension kabel tu, contoh kabel dia 5 meter kan, kabel USB 5 meter. Okay, bila panjang akan berlaku kehilangan tenaga. Sebab penghilang ni dia dah kira dah daripada sumber kuasa rumah kita kepada kepala charger tu dia ada transformer. Jadi keluar daripada situ 5 ataupun 9 voltan. Okey, 5 ataupun 9 voltan. Jadi untuk 5 hingga 9 tu cukup kabel 1 meter sahaja untuk terus masuk. Kalau panjang sedikit akan berlaku pengurangan, iaitu kerana kehilangan tenaga. Jadi handphone kita lambat penuh lah kalau kita guna kabel USB yang panjang. Okey. Pada peringkat pengagihan tenaga elektrik pula, transformer injak turun digunakan untuk menurunkan voltan. Okey, injak turun, fungsi dia adalah menurunkan voltan. Okey, menurunkan voltan pada kabel kuasa secara berperingkat sehingga nilai yang sesuai. Okey, nilai yang sesuai ni ikut kegunaan. Kilang besar, dia guna banyak. Kilang kecil, dia guna sikit. Rumah kita, dia guna sikit saja. Tak sampai 1000 pun. Sebab rumah kita, perkakasan elektrik ni semua guna kuasa sikit-sikit je. Okay, guna power sedikit saja. Voltan sikit-sikit saja. Okay. Wow, McDonald McDonald mungkin dia mungkin dia ada 3 phase 3 phase. Mungkin 3 phase atau 5. Okay, kalau 3 phase tu maksudnya 240, 240, 240. Macam tu lah. Dia tengok. Okay. Kena tengok. Pergi MACD cuba cari. Mana tempat. Lepas tu meter dia kan. Meter dia, lepas tu tengok fuse dia. Okay, ada berapa fuse. Okay, single phase, third phase, 3 phase. Ataupun, tengoklah dia ada berapa dia punya fuse. Cikgu tak pastilah kan. Penggunaan tenaga. Kalau contoh dekat Aman Jaya, dia memerlukan besar. Sebab satu kedai tu mungkin dapat single phase. Itu baru satu kedai. Satu kedai dia bagi 240. Jadi ada banyak kedai. Jadi mungkin dekat situ kita mungkinlah, okay, Aman Jaya tu terletak pada industri ringan. Okay. Macam industri ringan ni 11,000. Okay, sebab satu kedai tu mungkin dapat single phase. Tapi kalau kedai elektrik nak menggunakan banyak elektrik, aircon ke apa semua, mungkin dia banyak sikit lah masuk dalam kedai dia. Okay. Jadi setiap kedai pun kita boleh tengok dia punya fuse. Cuba tengok. Okay. Boleh setakat ni? Okay. Jadi cikgu akan bagi link kehadiran pula. Cikgu akan bagi soalan. Okay, bersiap sedia untuk jawab soalan. Okay, bersiap sedia untuk jawab soalan. Okay, sekarang cikgu akan bagi link untuk soalan quizzes. Okay, ada berapa soalan ni? Tengok satu, dia ada 7 soalan. 7 soalan. Okay, 7 soalan. Sekejap cikgu nak tengok soalan-soalan ni. Okay, 7 soalan. 7 soalan. 7 soalan. Okay. Share. Dapatkan link share, copy link. Cikgu akan start. Okay. Masuk dulu. Ramai-ramai masuk dulu. Kalau dia minta kod dia ada belakang link tu. 893123. Okay. Mohon masuk. Tekan link tersebut. Okay. Arif Daniel dah masuk. Okay, 2 orang masuk. Okay.
Faris, internet tak stabil tu left. Okey, setakat ni 4 orang, 6 orang masuk lagi. Kita akan mulakan kuis. Okey. 10 orang kita ada setakat dalam kelas sekarang kita ada 17. Okey, 11 orang. Okey, bersedia. Bunyi meletup-letup lah. Letup-letup bunyi Okey. Masuk. Mana lagi yang lain? Mana lagi yang lain ni? Masuk. Mana lagi yang lain? Kita akan mula sekejap lagi. Wizi. Okey, cikgu akan paparkan dekat skrin tu sekarang tu. Cikgu tengah adjust tu. Okey. Okey, setakat ni kita tengok berapa orang yang sedang menunggu. 16 orang. Oh, ada tu yang tak masuk lagi. Okey, bersiap sedia? Okey, bersiap sedia untuk menjawab soalan. Okey, Okey. Cikgu akan tekan play sekarang. Boleh rujuk buku teks. Sedia dengan buku teks. Okey. Teruskan. Okey, teruskan menjawab. Gambar dia mungkin kecil, kena besarkan sedikit. Okey. Dan 63.65 tengok ketepatan menjawab. Okey, ketepatan menjawab soalan 54. Cikgu nak lebih daripada 50% sampai.
Saya dah masuk tadi cikgu sekarang. Okey, Logan Asmari, okey. Apa banyak salah nanti cikgu masukkan dalam Google Classroom. Cikgu akan masukkan dalam Google Classroom sebagai kerja rumah. Soalan ni nanti boleh buat lagi. Rujuk untuk test, pastikan semua betul. Memang ada soalan yang ada soalan yang confuse. Apa yang rosak, Faris? Oh, cikgu tak tengok soalan tu betul-betul. Okey. Soalan tu berkaitan yang rosak. Okey, mentor rosak. Dekat situ. Okey, mentor 24 kan? 24 bukan. Sebenarnya mentor ni dia ada banyak. Cikgu tak masukkan dalam soalan tu. Okey, buat pengiraan. Pengiraan guna formula untuk menentukan voltan. Okey, semua dah selesai jawab. Okey, jadi soalan ni cikgu akan masukkan. Okey, cikgu akan masukkan dalam Google Classroom. Handphone. Sekejap darab dengan 200. Okey, bahagi dengan 50. Okey, untuk soalan, soalan yang tanya tu okey, kita tengok soalan sekejap. Question. Okey, soalan yang pertama, antara berikut yang manakah menggunakan transformer ijat naik. Okey, boleh nampak soalan yang cikgu paparkan. Kejap cikgu adjust sedikit supaya soalan tu boleh nampak lebih jelas. Okey, cikgu besarkan. Okey. Oh, frame kelas ni kacau. Frame kelas. Okey, tak apalah. Okey, kita tengok soalan. Soalan yang pertama, kita ada 6 minit lagi. Jadi kita boleh bincang sedikit dah. Okey, antara berikut yang manakah menggunakan transformer injak naik. Okey, injak naik maksudnya voltan dia daripada kecil kepada besar. Pengecas telefon, kita nak guna voltan dia tak banyak. Okey, sedikit saja. Pengecas komputer riba. Okey, sama juga sedikit saja. Pengecas laptop ni okey, sedikit saja, lebih kurang 12 voltan saja. Rumah kita 240. Periuk nasi. Periuk nasi ni dia nak haba. Okey, dia nak haba. Jadi memerlukan voltan yang besar supaya boleh ditukarkan kepada tenaga haba. Jadi itu jawapan yang pertama. Ketuhan gelombang microwave. Sama juga, ini pun menggunakan tenaga yang besar. Jadi jadi itu pun adalah injak naik. Jadi ada dua jawapan. Mungkin ada yang jawab satu jawapan. Okey. Soalan yang kedua, antara berikut yang manakah menggunakan injak naik. Okey, menggunakan transformer injak turun.
Okey, turun. So dekat sini pengecas tablet. Okey, pengecas tablet. Okey, jawapan dia. Okey, 15 orang yang betul. Okey, soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga. Rajah menunjukkan sebuah model perantara dapat agihan elektrik. Okey, tak nampak sangat. Boleh besarkan. Okey, tak payah besarkan sebab tak nampak sangat. Okey, dia ada label X dengan Y. Okey, X tu adalah stesen jalan kuasa. Okey, jadi stesen jalan kuasa mestilah injak naik. Okey, nak masukkan dalam kabel. Lepas tu nak sampai ke rumah, injak turun. Okey, injak turun. Okey, soalan yang keempat, kenapakah tenaga elektrik dihantar pada voltan tinggi? Okey, mengurangkan tenaga yang hilang dalam kabel. Mengurangkan tenaga yang hilang, meningkatkan arus yang mengalir dalam kabel dan mengurangkan, ini confuse. Okey, jawapan confuse sedikit. Okey, sini 12 orang yang betul. Okey, soalan yang kelima. Okey, Rajah menunjukkan sebuah transformer yang digunakan untuk menghidupkan sebiji mentor. Ini yang ramai yang salah, 10 orang yang salah. Kenapa salah? Okey, kenapa salah? Okey, kenapa salah? Okey. Jadi apakah yang berlaku kepada mentor selepas switch dihidupkan? Kalau tengok dalam gambar Rajah ni, sumber kuasa adalah 240. Cuma dia sepatutnya dijelaskan lagi ni dekat gambar. Okey, 240. Okey, lepas tu ini sebenarnya ini adalah mentor. Okey, dalam soalan tu sepatutnya cikgu pun masuk dalam mentor. Menghidupkan sebiji mentor 20 watt 12 voltan sepatutnya kan. Maaflah cikgu, soalan tu tidak detailkan lagi. Jadi macam mana kita nak pastikan mentor ni boleh terbakar ataupun boleh hidup, kena buat pengiraan. Okey, pengiraan. Okey. Jadi pengiraan gunakan formula VP. P itu adalah premium. Okey, VP VPIP. Okey, VPIP, lepas tu VSIS. Masukkan nilai. V itu adalah voltan 240 darab dengan 200 lilitan. 200, betul lah, 200 lilitan. Okey, sama dengan VS, voltan sekunder. Okey, voltan sekunder darab dengan 12 volt. Okey, lepas tu kita akan dapat voltan sekunder. Okey, voltan sekunder. Jadi kita akan dapat voltan dia adalah, cikgu kira tadi berapa dia? 240 darab dengan 200 bahagi dengan 50. 50 tu adalah lilitan sekunder. Jadi kita akan dapat 960. Padahal nak guna 12 saja. Okey, nak guna 12 saja. Okey, jadi dekat situ 960. Okey, yang keluar. Okey. Betul ke? Salah ni cikgu rasa ni salah. 240 voltan. Okey, darab dengan 200. 240. Okey, darab dengan, okey, gunakan formula untuk kita tentukan sebab 20 watt dengan 20 voltan tu itu adalah bagi mentor. Jadi kita nak pastikan kita cek voltan yang keluar ni dekat output ni berapa. Okey, dekat output ni berapa. Jadi kalau melebihi 12 voltan, mentor tu dia akan rosak. Okey, buat pengiraan. Okey, soalan yang keenam, sebuah transformer hilang sebahagian tenaga elektrik sebagai tenaga haba. Kehilangan tenaga ni boleh, okey, guna gegelung menggunakan wayar koprong yang lebih tebal. Okey, ni ada 8 orang yang betul, 9 orang yang salah. Okey, soalan nombor 7, sebuah transformer kehilangan tenaga ketika semasa digunakan bilangan lilitan gegelung premier lebih banyak daripada bilangan lilitan gegelung sekunder. Antara berikut yang manakah transformer yang dinyatakan di atas. Okey. Okey, ini jawapan dia apa? Apa jawapannya ni? 13 orang betul. Okey. Transformer injak turun, 13 orang jawab betul. Transformer injak naik, 4 orang. Okey. 76% betul. Okey, setakat ni ada soalan? Ada soalan tak? Oh, mana? Kenapa? Okey. Isi link kehadiran. Cikgu masukkan link kehadiran. Okey, link kehadiran, mohon tolong isi kehadiran pada hari ini. Okey, isikan link kehadiran pada hari ini. Buat internet.
Rujukan bahan. Okey, kita padamkan. Okey. Okey. Hari ini 8 Julai jangan tersalah. 8 Julai. Ada yang tersalah isi pula. Salah tarikh. Okey, 8 Julai hari ini. 12 orang baru isi kehadiran. Sekarang 10.31. Waktu rehat. Waktu rehat. Okey, yang isi kehadiran hari ini setakat ini 17 orang. Kita ada dalam ni 17 orang. Oh, dia suruh masukkan. Sesetengah tu kalau kita buka tu kita boleh terus pilih today macam tu kot. Setengah tu kena key in. Kadang-kadang kita tersalah bulan, hari yang Bazir tunjuk ni kan, tahun. Kalau cikgu guna Mozilla, dia kena masukkan key in, type. Tapi kalau guna Google Chrome, dia kita hanya perlu pilih set date tu adalah today. Jadi automatic dia baca daripada handphone kita lah. Okey, jadi kalau tak ada soalan, ada soalan boleh mesej cikgu ataupun type dekat situ. Kalau tak ada soalan, setakat itu saja kelas kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak dan tahniah kepada 17 orang yang masuk kelas. 18 orang masuk. Okey, yang 18 orang masuk. Okey, tahniah dan terima kasih semua. Nanti kita jumpa jumpa kelas pada minggu hadapan. Okey, bye-bye. Bye-bye. Okey, sama-sama semua. Assalamualaikum.